أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Al-Quran itu kalamullah, petunjuk bagi insan yang beriman. Astagfirullahalazim, dapatkan yang original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, penonton My Quran Time, apa khabar hari ini? Subhanallah, bertemu lagi kita dalam My Quran Time. Pada hari ini kita berada di sesi ulang kaji. Semalam kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi dan juga Al-Fadhil Ustaz Dr. Abdullah Bukhari. Dan hari ini kita terlebih dahulu Ustaz nak ucapkan syafakallah kepada Ustaz Wan Ainuddin yang sepatutnya bersama kita pada saat ini, tapi beliau kurang sihat Ustaz. Dan kita sama-sama doakan sahabat kita Al-Fadhil Ustaz Wan Ainuddin Wan Abdullah, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kesihatan. Dan pengganti beliau, subhanallah, tak kurang hebatnya. Kita baru saja mendengar bacaan daripada beliau tadi, iaitulah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafi bin Ghalil Abbas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Tuan-tuan comel baju tuan-tuan. Masya-Allah. Kali kita pakai yang itulah Ustaz. Ya, kita pakai yang itu Ustaz. Dan juga Fadhil Ustaz Fazrul. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Jadi Al-Fadhil Ustaz Rafi, terima kasih banyak walaupun dalam suasana kecemasan ini sudi juga untuk bersama dengan sahabat-sahabat keluarga besar kita, sahabat Al-Quran semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kesihatan dan juga rahmat kepada Al-Fadhil Ustaz Rafi bersama dengan kita pada hari ini. Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga para penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz Rafi membacakan ayat yang ke-91, membuka tirai kita pada hari ini di muka surat yang ke-14, masih lagi di juzuk yang pertama. Ustaz Muhammad Rafi merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia pada Pendidikan Malaysia pada tahun 2008, dan beliau juga pernah mendapat tempat ketiga di Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang anjuran JAKIM tahun 2012 dan beliau juga merupakan Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Selangor selama berapa tahun Ustaz?
Setahu saja. Tahun 2017. 2017. Subhanallah. Biarpun Ustaz. orang Sabah, Pak. Ya, Ustaz Muhammad Rafi lah merupakan qari kita berasal daripada mana Ustaz? Tuaran Sabah. Tuaran Sabah. Ya. Ustaz Fazrul Sabah juga. Selalu berkunjung ke Sabah. ke Sabah. Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak sama-sama. kerana bersama kita pada hari ini. Dan juga terima kasih juga macam host pula hari ini Ustaz saya. Memang teruskan Ustaz hari ini. Pasal hari ini kita ulang kaji bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terus ceria, gembira, dan hari ini kita ada tetamu yang dimaklumkan oleh Ustaz sebentar tadi, Ustaz Muhammad Rafi. Betul, ya. Dan hari ini kalau biasa Ustaz Tarmizi baca Al-Fatihah, hari ini kita tukar Ustaz Muhammad Rafi membaca Al-Fatihah ya untuk memulakan ulang kaji kita pada hari ini. Boleh Ustaz ya, kita membaca Al-Fatihah, memimpin kepada tuan-tuan yang berada di rumah sebagai permulaan bagi ulang kaji halaman kita 13 dan 14 pada hari Betul, ini. Insya-Allah. Jadi silakan Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Muhammad Rafi membacakan memulakan. Jarang Ustaz dalam program ini orang lain baca Fatihah kecuali Ustaz Tarmizi ataupun Ustaz Tirmizi. Hari ini kita ubah sedikit kita ubah. Kadang-kadang perlu kita ubah juga dalam hidup kita ini, terutama bila kita membaca surah Al-Baqarah ini juz yang pertama Ustaz bagi tuan-tuan yang berada di rumah, sebenarnya Allah inginkan kita bila kita banyak membaca Al-Fatihah, kita mohon hidayah daripada Allah. Allah minta kepada kita jangan hanya berada pada kebiasaan kita tetapi jadilah orang yang luar biasa. Luar biasa itulah ciri siratal ladzina an'amta alaihim iaitu jalan orang yang engkau kurniakan nikmat, bukan yang dimurkai, bukan yang disesatkan. Pasal orang-orang yang dimurkakan ini, kalau kita melihat kepada surah Al-Baqarah, kisah-kisah pada halaman yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, setakat ini sampai 13 yang kita sudah ulang kaji, sampai 12 hari ini 13 dan 14 bercerita tentang orang yang dimurkai ni Ustaz dia tak nak berubah. Dia kalau boleh, kalau Allah hantar rasul pada kaumnya Bani Israel, bila tukar kepada kaum Arab kepada bukan Arab semata-mata, untuk seluruh Bani Adam, dia tak nak ikut. Susah nak terima. Susah nak terima Jadi kalau orang yang susah nak menerima kebenaran ini adalah sifat yang Allah beritahu agar kita berubah, dan inilah yang kita nak ulang kaji pada hari ini pada halaman yang ke-13 dan 14 Ustaz bercakap tentang berubah ni Ustaz. Kita berubah-ubah ini. Bila Ustaz hari itu Ustaz balik ke Terengganu Ustaz ada tak perubahan yang berlaku kat Terengganu Ustaz? Alhamdulillah, yang pertama sekali perubahan dari segi suasana lah Ustaz. Suasana kalau macam di lapangan terbang tu dia agak sunyi. Kemudian tapi yang tertarik yang saya dapati tu, saya ikuti tu sebab diorang inilah, diorang sangat-sangat masa saya kat kedai tu diorang buka Quran time. Saya pergi makan tengah hari tu. Kepala ikan tu, kari kepala ikan tu buka Quran time. Masya-Allah. Tapi saya pakai rok sikit lah tu. Tapi ingatkan dia tak cam dah. Dia kata, tak ada mengaji ini. Saya kata, okey. Dan bila saya balik ke Bido, ke mak saya memang buka setiap hari pukul 12, pukul 5, pukul 10, pukul 6 nak tengok
anaknya. Nak tengok anaknya. Dan lebih daripada itu bila saya sampai ke Penang saya nak beli kuih cakoi. Itu dia apa tongkor orang cakap kan kemudian tiba-tiba bila keluar tu saya ditahan. Ditahan oleh seorang anak muda kan. Dia kata Ustaz Fazrul ke kata kan. Kata iyalah tu kan. Saya sebenarnya tadi baru je tengok Quran Time. Jadi itu antara perubahan yang berlaku di Pulau Pinang yang sempatlah saya lawat kan. Ya, dapat tengok dan juga berada di Bido. Saya sempat ke pak cik saya dekat Teluk Intan. Pun orang-orang di sana saya semayanglah, sempat semayang di sana di surau, jarak sosial 1 meter tu. Kemudian ada yang kata kita baru saja habis saja Quran Time terus pergi ke surau. Jadi ini antara perubahan yang berlaku yang kita doakan terus. Perubahan ini membawa kebaikan pada tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita semak balik semula ayat 13 ataupun surah halaman yang ke-13 menyambung kepada beberapa kes pelanggaran janji oleh kaum Yahudi pada ayat 84 hingga 86. Ya, kita minta siapa Ustaz? Ustaz Rafi juga baca. Tetamu kita Sekali lagi Sekali lagi. Hari ini Ustaz Rafi, Ustaz Rafi saja baca hari ini. Ustaz Tarmizi dia mengelak. Mengelak ni. Tak aci ke? Tapi nanti kita tengok orang Sabah dengan orang Terengganu berentap. Masya-Allah. Kalau saya kita tengok siapa yang menang. Baik Ustaz, Rafi dipersilakan bagi tuan-tuan yang berada di rumah halaman 13 muka surat 84 hingga 86 untuk kita mengulang kaji. Isi kandungannya jom kita baca dahulu dipimpin oleh Ustaz Rafi. Macam tadi tak Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semua, sila sebut share. Sila sebarkan, tekan butang share tu dekat untuk sahabat kita yang lain untuk sama-sama saksikan. Tadi Ustaz Rafi, permulaan tadi Ustaz Rafi baca bacaan secara mujawwad. Kita belajar sebelum ini bacaan secara tahqiq dia lambat mujawwad tu dengan taranum nahawan. Lepas tu Ustaz Rafi baca suratul Fatihah tadi dengan bacaan murattal ataupun bacaan tadwir dengan taranum sobar kalau tak silap. Allahu akbar. Saya taranum sobar Ustaz. Dia sifat dia antaranya rintihan. Merayu, pujukan. Jadi subhanallah, sangat indah sekali bacaan Ustaz Rafi tadi taranum sobar. Dan untuk yang kali ini Ustaz, yang ni saya nak request Ustaz. Sebelum penonton request, nanti penonton boleh request boleh minta dekat kami nak baca taranum apa, silakan boleh dekat komen tu. Yang ni saya nak minta Al-Fadhil Ustaz Rafi baca murattal sobar lagi. Saya nak dengar murattal sobar, masya-Allah. Sebab macam kalau saya baca sabar-sabar tak je, saya sabar jelah. Boleh Ustaz Insya-Allah. Ayat yang saya cubalah. 84 hingga 86. 84 hingga 86. Fadhil Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Fikum. Masya-Allah. 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 Atas Mohon bacaan. tunjuk ajar kalau ada salah. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ini adalah peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah Ustaz ya. Ayat 84 ini bercerita tentang dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu dan mengusir dirimu dari kampung halamanmu. Dia pelik sikit Ustaz ya. Jangan menumpahkan darahmu. Siapa yang nak tumpahkan darah sendiri kan? Dan jangan mengusir dirimu. Siapa nak usir diri sendiri dah keluar daripada Malaysia. Tak ada orang buat begitu. Tapi rupa-rupanya Allah nak memberitahu bahawa salah satu daripada perkara yang berlaku pada Bani Israel ini Ustaz ya, pada tuan-tuan bagi ulang kaji kita, mereka ini sanggup untuk sesama mereka membunuh ataupun menghalau orang-orang yang di kalangan mereka sendiri. Ya, maksudnya bila orang itu sudah pun kembali kepada Allah SWT, tapi kerana tak puas hati, kerana dia bukan geng saya, orang Sabah, saya orang Perak, tidak kan, kita satu rumpun, satu negara, dan bukan sekadar Malaysia. Kita bercakap tentang Brunei Ustaz ya, bercakap tentang Singapura, bercakap tentang Indonesia, negara-negara di dunia ini, kita adalah satu rumpun namanya Bani Adam. Ya, kalau katakan Bani Israel ini mereka memfokuskan hanya kalau daripada Israel, daripada Yakub, okey ini geng kami, yang lain ini semuanya adalah Gentile. Mereka ini adalah orang yang tak satu geng dengan kami. Tetapi bagi kita yang membaca Al-Quran, asalkan individu itu adalah Bani Adam, berasal daripada Adam dan Hawa, kita adalah satu susu galur, maka kita tidak akan membunuh dan kita tidak akan menghalau min diyarikum, padahal kita sudah pun berjanji di hadapan Allah Ustaz ya. Bercakap tentang Brunei Ustaz, kita ada betul Ustaz. Peminat My Quran Time. Peminat setia Ustaz, Ustaz Rafi, Ustaz Fazrul. Peminat setia kita dari Brunei, Tuan Haji Abdullah bin Haji Cucu, berumur 81 tahun. Apa khabar Tuan Haji? Masya-Allah, mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kesihatan yang berpanjangan kepada Tuan Haji Abdullah di Brunei sana. Seluruh warga Brunei yang sama-sama menyaksikan Quran Time. Mudah-mudahan satu hari nanti Ustaz kita ke Brunei bersama dengan Ustaz Rafi sekali. Ustaz Rafi orang Sabah. Dia dekat bah. Sudah. Berhampiran bah. Di samping itu Ustaz, mungkin saya boleh respon terus Ustaz. Daripada Puan Nur Ghazali nak minta lagu Nahwan, kita minta je lagi. Puan Siti Hawa nak request Ustaz Fas juga baca. Yang itu tunggu halaman 604 insya-Allah. Kemudian Puan Normadin, Sabahan baca sedap bah. Dan kemudian juga Puan Izzah Sam dari Singapura nyatakan bila Ustaz baca tadi berasa macam duduk di depan Kaabah. Inilah Al-Quran Ustaz. Al-Quran. Kalam Allah boleh menggamit rasa kita, cinta kita, rindu kita dengan Baitullah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya kita ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang mengulang kaji pada hari ini daripada Brunei, Singapura, daripada Indonesia ya, daripada Malaysia sudah tentunya, di mana dan juga seluruh ada di negara-negara lain tadi Ustaz kan ya. Nanti Ustaz bolehlah bacakan ya. Kita nak kembali balik kepada isi kandungan ayat 84 ini. Ini adalah masalah di peringkat makro, istilahnya besar Ustaz ya, kerana ia datang selepas ayat 83. Semalam kita ulang kaji, Ustaz Abdullah Bukhari menceritakan salah satu daripada cabaran mikro, cabaran kecil yang kita kena jaga dalam rumah, dalam organisasi kita di peringkat kecil ialah waqulu pada ayat 83. Ini ayat semalam kita bincang. Waqulu linnasi husna, berkatalah kepada seluruh manusia dengan
perkataan yang bagus. Sekarang ini bercakap tentang tangan longkang. Dia bukan sekadar mulut longkang, dia dah jadi tangan. Jadi perkara ini yang kita kena sama-sama baiki, tuan-tuan sekalian. Kita yakin bagi tuan-tuan yang membaca Al-Quran ini, kita terus beramal dengan perkara ini. Lantaran apa? Kerana inilah perubahan yang kita ingin bina bersama, menjejaki balik kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini bengis ustaz ya. Ada orang lelaki Arab dia nak cium anak, nak berlemah lembut, ini tak ada. Tetapi bila datang Islam, bila datang Al-Quran, mereka lah orang yang waqulu linnasi husna. Bila perkara itu dijaga, mikro okey, maka kesannya makro okey. Kecil okey, maka yang besar pun okey. Tapi kalau masa guna Facebook, kalau guna Twitter pun mulut tak berapa jaga, ataupun perkataan tak jaga, khawatir apa ustaz ya? Kesannya pada negara ini kita boleh je cakap ini orang Sabah, ini orang Cina, ini orang dan akhirnya boleh menyebabkan pembunuhan. Betul ya. Itu berlaku di negara ini ya. Boleh saja tak puas hati dengan kaum lain. Lihat, sejarah kita sudah terbukti dan kita tidak mahu lagi, bukan sekadar 69 ustaz ya, bukan sekadar tahun 69, tapi beberapa tahun kebelakangan ini ada orang yang tak puas hati terbunuh dan kemudian senyap mana perjuangan untuk orang terbunuh ini. Lihat. Jadi ini adalah sebab apa? Kerana ayat 83 itu perlu sangat diberi perhatian, dan kemudian disambung lagi Allah memberi penekanan pada ayat 85 tentang thumma antum haula, kamu ini membunuh dirimu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, kamu saling membantu mereka dalam kejahatan dan pemusuhan. Ayat 85. Betul. Ya. Jadi Allah dah beritahu awal-awal ya, walaupun mereka ini dapat Nabi Musa, dapat Taurat, kita dapat Nabi Muhammad, dapat Al-Quran, boleh berlaku yang sama. Ya, betul. Kalau Al-Quran ini diletakkan belakang. Sebenarnya ini ayat yang kita akan yang pasal letak belakang ni ustaz ya. Kita akan belajar pada hari esok insya-Allah pada halaman yang ke-15 ya, istilahnya nabadha fariqum ya minal ladina utul kitab. Jadi ini adalah ayat yang dibacakan sebentar tadi, dan Ustaz Tarmizi belum lagi berkongsi ya ustaz ya. Jadi kita minta Ustaz Tarmizi bacalah satu ustaz ya, daripada ayat yang ke 88 pendek saja, tapi minta yang paling apa ustaz? Mujawad. Ya, paling merdu. Paling merdu. Ustaz nak request apa-apa ke? Silakan. Ayat 88 sama-sama silakan. Okey, baik, sebelum saya baca ustaz, sahabat kita Tuan Husin Jabar alhamdulillah sedang bercuti di Bukit Bendera. Masih dapat ikuti live Quran Time. Masya-Allah. Doakan kami. Subhanallah, selamat bercuti. Puan Hanisa, nak juga Ustaz Faz baca, Ustaz Fazrul baca Hijaz. Nantilah kita pujuk. InsyaAllah. Kita pujuk nanti. Dan juga sahabat kita ni orang kampung Ustaz Rafi dari Kota Kinabalu. Salam Zuhur bagi warga Kota Kinabalu Sabah. Puan Nur Ain Abdullah. Terima kasih. Okey Ustaz. Dah Zuhur betul. Okey. Jadi sekarang ni saya baca ayat yang ke-88 saya 88. Okey, saya nak cuba baca mujawad minta izin Ustaz Rafi. Subhanallah. Allahu akbar. Ayat 88 di muka surat 13 bawah sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu qulubuna ghulf. Allah. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah. Yes. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata hati kami tertutup, bahkan Allah telah melaknat mereka itu kerana keingkaran mereka, tetapi hanya sedikit bilangan mereka yang beriman. Itulah maksud apa yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi berkaitan dengan
respon mereka itu siapa? Bani Israel yang di mana pada ayat sebelumnya 87 mereka diberikan Nabi Musa, diberikan Nabi Isa, diberikan biruhil qudus iaitu Jibril membawakan berita demi berita, tetapi apa yang mereka inginkan? Tolong ikut kami. Istilahnya apa? Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Dia nak kalau boleh Allah Tuhan tolong ikut saya. Ikut hawa nafsu saya. Bukannya dia yang menyerah kepada Allah. Nabi tolong ikut saya kan. Saya nak macam saya nak lembu, macam berhala macam orang sana. Dah lepas selamat ni ustaz. Dah lepas selamat daripada Firaun, tapi lepas tu nak minta lagi. Bila dah bagi manna wassalwa, tolong minta bawang sikit, timun sikit. Perkara-perkara ini melambangkan apa? Mementingkan diri sendiri, malah mereka berbuat istakbartum, mereka menyombongkan diri, angkuh kepada Allah, angkuh kepada Nabi. Fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, iaitu apa maksudnya? Sebahagiannya itu pada ayat 87 itu, mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pengajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebahagian kamu dustakan dan sebahagian yang lain kamu bunuh. Satu didustakan, satu lagi dibunuh. Jadi ini pelajaran untuk kita tidak mahu mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Yang kita doakan tuan-tuan, kita jadilah orang yang bila ada orang bawa peringatan, kitalah orang yang paling awal bersegera ke arah kebaikan. InsyaAllah kita bersambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله أنا مو سامع الله أعوذ بالله من الشيطان الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل الله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Lupa tak ke sana tadi. Terima kasih banyak Ustaz ya. Sebenarnya ingatkan nak hujung tu nak sambung lagi dengan Ustaz ya. Tapi kita tengok dahulu kepada ayat 91 hingga 92 sebentar tadi. Kalau kita pergi balik kepada atas itu 89, dan setelah sampai kepada mereka kitab daripada Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Ayat 89. Allah, Masya Ayat 89 ini sebenarnya ulangan balik bagi tuan-tuan yang mengulang kaji. Memang mereka ini mengharapkan kemenangan. Mengharapkan kemenangan, istilahnya yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, atas orang-orang yang kufur. Tetapi apabila datang kitab tersebut, maksudnya bila datang al-Quran, mereka kufur kepada perkara tersebut, maka laknat Allah kembali kepada orang yang kufur, kepada yang kafir. Al-kafirin ini bukan biasa-biasa kafir ya. Maksudnya orang yang betul-betul melawan kepada Allah, dan kita melihat kepada sifat-sifat sebelum ini bercakap tadi tentang sanggup membunuh ataupun menghalau orang. Ustaz ya. Dan ini mungkin kita rasa macam ada ke manusia yang boleh berperangai begini ya. Kita ingatkan cerita ini 1000, 2000, 3000 tahun yang lepas ya, sampai zaman Nabi Musa, tetapi rupanya masih ada lagi. Masih ada lagi ya. Masih ada lagi. Dan kalau kita kata ini Bani Israel saja kot ya. Sebenarnya bukan sekadar Bani Israel, tetapi orang-orang yang mencontohi Bani Israel ini mungkin dia berada di pelbagai negara Ustaz. Malah ia boleh berlaku kepada orang yang atas kad pengenalannya Islam. Allah. Ya, pasal apa? Pasal tak baca Quran Ustaz. Ataupun kalau baca Quran tak faham. Ataupun kalau faham pun dia rasakan bahawa yang saya suka saya ambil, yang saya tak suka saya tak nak ambil. Betul. Ya, dan inilah yang kita laksanakan pada hari ini tuan-tuan yang berada di rumah. Kita baca ini untuk kita faham, kita rasa mungkin ia mustahil dilakukan oleh kita. Kita doa terus Allah lindungi kita. Tetapi kita minta juga untuk negeri, negara dan dunia ini Allah tolong kita kerana kita kembali pada al-Quran ini. Jangan sampai ada orang-orang al-kafirin yang berbuat begini Ustaz ya. Dan lebih itu Allah cakap bi'samastarau bihi anfusahum pada ayat yang ke-90. Sangat buruk ya. Buruk sangat apa yang ada pada diri mereka, ay yakfuru bima anzalallah. Mereka dah diberikan wahyu ya, tapi ada satu penyakit. Satu penyakit, namanya apa tuan-tuan? Baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Itu yang maksudnya mereka ni rasa apa yang dia nak minta Tuhan ikut cakap kami. Ya, bila ikut cakap kami itu melahirkan satu sifat namanya dengki. Masya-Allah. Ya, itu sebabnya kalau zaman sekarang tuan-tuan yang kita berada di rumah, saya bagi adik-adik ya, kalau kita rasa kita nak sesuatu, kemudian jangan kita kata Tuhan ikut cakap saya. Pasal bila kita buat saja begitu, kesannya apa? Dengki. Tak puas hati orang lain dapat. Mengapa saya tak dapat pangkat? Mengapa saya tak dapat cantik? Mengapa saya tak dapat handsome? Mengapa saya tak dapat like banyak-banyak? Contohnya kan. Dia tak puas hati orang dapat like, itu pun dah dengki. Ya, tak puas hati orang lain dapat makanan, orang lain dapat kelebihan, tak puas hati pasal apa? Pasal dia ingat bahawa Tuhan tolong ikut cakap saya. Ya, tetapi sebenarnya Allah memang baik dengan kita Ustaz ya. Hari ini kita dapat jumpa Ustaz Rafi ya. Ialah kalau katakan bukan kerana Quran, rasanya Ustaz kita tak bersama hari ini. Tak bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah pun sama. Ya, bila saya dekat Penang Ustaz. Yang kena tahan tadi kan. Dekat Bido, kan, saya nak keluar nak pergi pasar raya TF. Kan dekat Petapah tu. Pun kena tahan juga. Seorang kan. Lepas tu ada yang si isterinya ambil kamera dan ambil gambar. Kan? Saya nak ambil gambar juga. Ustaz ya. Kita bergambarlah nanti Ustaz ya. Nak ceritanya apa? Kerana kalau bukan kerana Quran kan, kalau bukan kerana Quran mungkin kita tak kenal. Betul, ya, ataupun kalau kita kenal pun kita rasa bahawa hubungan itu habis begitu saja. Tapi dengan Ustaz Rafi harapnya kita terus Ustaz ya, kita doakan. Dan dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita nak memastikan ayat 90 tadi, baghyan an yunazzilallahu min fadlihi. Fadlih ni maksudnya kurniaan Allah, kelebihan. Orang dapat kereta, dapat rumah apa sebagainya, kita tidak dengki ya, tidak dengki kerana Allah yang pilih daripada hamba-Nya. Allah boleh pilih dan Allah boleh pilih saya. Ya, boleh pilih saya. Kalau Allah boleh pilih dia
bagi masa sikit Allah boleh pilih saya, dan lebih daripada itu fadl yang amat besar yang dikongsikan oleh Ustaz Abdullah Bukhari semalam Ustaz ya, ayat 58 surah Yunus, iaitu salah satu daripada fadl yang amat besar, Quran. Allah Quran. Pasal apa? Pasal mudah je yang kita bincang contoh sebelum ini Ustaz ya. Kalau di Sabah kan macam-macam ada makanan Ustaz ya, yang sedap-sedap yang sedap-sedap. Bila mau terbang Pak? Nanti kita kena pergi sana Pak. Kan? Tetapi kalau katakan tanpa hidayah Ustaz, Ustaz boleh cerita sikit tak Ustaz? Pengalaman Ustaz belajar Quran di Sabah. Boleh tak cerita sikit agar penonton di rumah dapat maklumat macam mana Ustaz daripada kecil sampailah sekarang, dan apa cabaran belajar Quran di sana kalau ada lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya dari kecil tak adalah mendalami Al-Quran secara orang kata apa, secara serius lah, serius, formal. Saya belajar macam tu, maksudnya belajar macam biasa sekolah rendah. Cuma saya belajar taranum ni agak lewat sebenarnya, sebab saya belajar waktu dah sekolah menengah. Itu pun waktu saya belajar di Kelantan, saya tingkatan 4, waktu tu tak ada wakil untuk nasyid. Jadi kebetulan ialah pilih-pilih pelajar. Paksa rela lah. Paksa rela. Bila paksa rela ni dah nasyid, yang tilawah pula tak ada. Waktu tu pun dah tingkatan 4 ni. Jadi masa tu di sekolah mana Ustaz? Waktu tu sekolah Al-Falah Siram. Al-Falah Siram. Al-Falah Siram. SMU Al-Falah Siram. Di Sabah tidak, di Kelantan. Oh, di Kelantan. Belajar di Kelantan. Jadi waktu tu bila orang kata paksa rela ni baca pun tak kenal lagu apa. Menghadap je lah guru baca macam mana, kira main hafal, tak kenal lagu. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah mungkin waktu tu rezekinya dapat kan. Jadi menang. Bila menang terus. Sampai tingkatan 5, tingkatan 6 pun masih tak kenal lagu lagi. Masya-Allah. Masuk tilawah, tapi masuk orang kata main hafal je lah. Tapi bila lama kelamaan, alhamdulillah orang kata bila kita dah berguru, jumpa guru, saya pindah ke sekolah SMU Arabiah Pasir Mas waktu tu, jumpa dengan guru Al-Quran di sana, antaranya ialah almarhum Ustaz Cik Muzdi Awang. Subhanallah, almarhum. Begitu juga dengan almarhum Bilal Abdul Ghani. Waktu tu guru-guru semua tu. Guru-guru semua tu. Dan barulah mula kenal taranum. Ini taranum Bayati, ini taranum sekian-sekian. Waktu tu pun dah tingkatan 5. Allah, maksudnya orang lain dah daripada sekolah rendah. Maksudnya macam itulah Ustaz kan. Kadang-kadang memang bila kita tengok, masya-Allah dia tu baca sedapnya, bagusnya, mesti daripada kecil. Tak, maksudnya kami macam saya sendiri pun Ustaz Rafi pun kan dah besar baru kenal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itulah semangat kita untuk dalami Al-Quran tu kalau tak pernah pudar. Dan Ustaz sebut tadi kita bertemu, kita bersahabatkan Al-Quran. Betul. Sahabat kita ni peminat setia juga Ustaz, Puan Amanah Mamum Dasseldorf. Oh, dari mana tu? Germany. Ini. Lepas tu Cik Haji Abdul Rahman Hashim Doha. Tak pernah miss tengok Quran Time daripada Doha, dan selalu ingatkan anak-anak dekat Malaysia untuk tengok. Okey. Puan Raja Munah Raja Abdullah, peminat setia juga Ustaz. Jadi sahabat-sahabat kita daripada Singapura pun ramai. Jadi subhanallah, inilah kekuatan kehidupan kita. Kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita tu memang kita ada turun naik kita Ustaz. Betul. Cakap tentang turun naik ni Ustaz ya. Sebenarnya bila Ustaz cakap tadi menang kan. Saya juga dulu pernah terlibat dengan baca-baca Quran. Lepas tu kalah. Allah kan. Lepas kalah itu yang kalau menang dia ke sana, kalau kalah ke sini. Kan. Jadi kalau saya menang rasanya sampai ke sana kan. Itu nampak betapa hebatnya Allah menyusun kan. Kalau tidak, kalau menang Ustaz, mungkin saya tak jumpa Ustaz Tarmizi, saya duduk kat kursi Ustaz Tarmizi. Allah Rabbi, betul Ustaz, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, inilah pencaturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, nama bila cakap kurniaan menang tadi itu dalam bahasa Arabnya adalah min fadli. Min fadli. Maksudnya setiap orang ada fadl yang Allah berikan, Allah pilih, dan jangan dengki. Kan? Jangan dengki, kita boleh baiki terus dan terus. Pasal kalau kita dengki, kesan pada ayat 90 tadi itu ialah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Kan? Pasal dengki ini amat bahaya. Orang tengoknya pun, orang cakap apa? Kalau tadi dalam ayat 90 tadi, bi samastarau bihi anfusahum, ya,
teruk sangat. Ya, betul. Perangai orang dengki ni memang dia teruk. Walaupun nampak dia cakap kan, sebenarnya saya bukan nak dengki dengan awak kan, tapi orang nampak kedengkiannya itu. Kan? Dan ini bagi anak-anak, adik-adik yang berada di rumah, kita belajar sesuatu daripada ayat 90 ini. Ya, Allah menyatakan di hujung itu walil kafirina adzabum muhin, bagi orang yang kufur, yang kafir itu azab yang amat hina. Pasal apa? Pasal dia melayan kepada kedengkian itu. Ya, dia rasakan bahawa dengki adalah layak bagi dia, dia rasakan segala-galanya untuk saya, bukannya ikut apa yang Allah berikan. Nak lebih okey, boleh minta banyak pada Allah. Betul. Tapi jangan sampai tak puas hati Allah bagi kelebihan kepada orang-orang lain. Ini yang kita belajar daripada Bani Israel daripada surah Al-Baqarah ini. Jadi mungkin di kali ini Ustaz ada nak menambah Ustaz? Okey. Ada sahabat kita Puan Miria Hasbi Ustaz, insya-Allah lepas ni akan ada pula qauri macam Ustaz Rafi daripada Sabah. Mungkin ada pula qauri kita dari Sarawak insya-Allah. Ustaz betul. Hadi mungkin dari Sarawak, dan Puan Miria ni Ustaz kita nak ucap terima kasih kerana beliau pernah hadiahkan kita sepatu Ustaz, kasut. Kasut. Masya-Allah. Terima kasih. Puan Miria hadiahkan saya Ustaz hadiahkan saya songkok kan, dan Puan Miria hadiah kasut saya, Ustaz Trimizi dan Ustaz Fazrul. Masya-Allah, terima kasih. Boleh cakap tentang kasut ni Ustaz ya. Salah satu daripada yang selalu saya belajar tadabbur ini adalah Ustaz Numan Alihan. Ya, mungkin tuan-tuan yang berada di depan kaca TV pernah dengar, beliau adalah orang Pakistan yang duduk di Amerika, kan, dan awal ketika dia tadabbur itu saya pun tak kenal dia, kan, jadi saya tak berapa nak dengar dia, kan. Sekali dia datang ke LA, ke inilah ya, ke tempat saya menginap dululah, dulu Ustaz ya. Dan apa yang berlaku waktu itu, kasut dia dengan dia punya beg ni amat buruk. Lusuh sangat. Pasal dia nak kumpul duit, nak pergi round ke US itu untuk pastikan dia boleh menyampaikan tadabbur Al-Quran tu. Jadi saya pun tak kenal, tak famous sangat kan, jadi saya pun tak nak dengar lah kan. Tapi bila saya dah dengar, ya, kemudian masih ingat lagi, yang paling ingat ialah kami kumpulkan duit sikit-sikit lah. Saya ada berapa dolar tu, saya kumpul, belikan kasut untuk dia. Belikan kasut untuk dia dengan briefcase yang dah koyak-koyak tu untuk dia. Kan, kita masih ingat lagi lah peristiwa itu. Dan bila dapat kasut daripada hadiah daripada Puan Miria, ucapkan terima kasih banyak-banyak ya. Teringat balik pengalaman bersama cikgu saya dahulu, salah seorangnya. Moga-moga kita sama-sama dapat ambil ilmu Al-Quran ini, dan kasut tu nanti kita akan manfaatkan betul-betul Ustaz ya, berjalan ke seluruh dunia lah. Betul Ustaz, amin. Tersebut pasal pengalaman Ustaz jalan susah, saya nak tanya Ustaz, Ustaz Rafi. Ustaz Rafi sekarang ni di saya bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Oh, ini geng Ustaz Amir juga ni. Ya, Ustaz Amir Rahman ni. Ustaz Amir Rahman di Semak Labu kan. Jadi macam Ustaz Rafi mungkin boleh kongsi sikit dengan kami sedikit sebanyak, kita kata cabaran lah, ataupun pengalaman Ustaz menyebarkan Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak pada mungkin di peringkat sekolah ke, mungkin boleh kongsikan. Baik, alhamdulillah di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia ada beberapa kelas Al-Quran. Contohnya macam kelas kemahiran Al-Quran. Kelas kemahiran Al-Quran ni ada diajarkan tentang tajwid, ulum Quran, tarannum, qiraat dan hafazan juga. Dan sekarang ni dah diperkenalkan pula dengan kurikulum tahfiz. Ada ulul albab, dan ada juga KBT, maksudnya kurikulum bersepadu tahfiz. Maksudnya jadi, mana bukan sekadar hafal, bukan sekadar hafal, dia kena tadabbur dan dia kena tulis juga Quran dia sendiri. Maknanya sampai tingkatan, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu dia akan ada Al-Quran tulisan tangan sendiri. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Jadi dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti, contohnya macam tilawah Al-Quran dan sebagainya yang diperkenalkan, yang kita sentiasalah setiap tahun ajar kepada murid semua. Latihan semuanya. Macam tarannum yang kita baca tadi tu Ustaz, yang kita berduet sekejap tadi tu, berdua, bertiga lepas ni insya-Allah. Bertiga. Okey. Kita menggunakan tarannum apa tadi Ustaz? Tadi tarannum Hijaz. Tarannum Hijaz. Jadi bila Ustaz cakap pasal sekolah tadi Ustaz ya, sebenarnya mereka ada belajar membaca. Yang tarannum ada? Tarannum ada dalam kelas kemahiran Al-Quran. Dan kalau mereka faham, mereka ada belajar tadabbur sekali. Dia
kalau tadabbur ni dalam pendidikan Islam, maksudnya dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan Al-Quran dan Sunnah, itulah. Tapi kalau macam kemahiran Al-Quran ini lebih kepada kemahiran, maksudnya kemahiran seni suara, kemahiran al-qiraat, kan? Itu lebih pada kemahiran lah. Okey. Pasal kalau katakan nanti kalau ada seorang daripada Negeri Sembilan pelajar kan, Saranum kita jemput ke sini. InsyaAllah. Satu lagi kita jemput pentadabbur, saya tak payah datang sini ataupun kita berduet kan. Nak dengar pelajar bertadabbur daripada Negeri Sembilan satu, dan tuan-tuan yang berada di rumah yang mungkin cikgu-cikgu yang mengajar, wakil sekolah ke yang boleh melaksanakan perkara ini. Kalau tak dapat datang sini pun buat video tadabbur ayat-ayat yang kita akan bacakan. Maksudnya dah boleh bersiap sedia daripada sekarang, latih anak-anak kita, kemudian rakam. Ya, hantarkan pada TV Al-Hijrah, dan kalau sesuai kita tayangkan nanti. Pasal kita tak semestinya live dekat sini. Kita ambil video tersebut kerana kita yakin bahawa ramai tokoh-tokoh anak-anak yang boleh berkongsi nanti untuk memberi inspirasi kepada kita juga. Masya-Allah. Jadi ini adalah sebahagian daripada usaha untuk kita belajar isi daripada Al-Quran ayat 90 sebentar tadi, di mana pada ayat 91 itu, dan apabila dikatakan pada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan daripada Allah, mereka menjawab kami beriman apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya nak beritahu orang Bani Israel ini, kami ada kitab, kami beriman. Tetapi keimanan dia, kalau kita tengok kepada ayat 93 hujung sekali itu, istilahnya apa? Sekali lagi perkataan bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Teruk sangatlah apa yang disuruh oleh iman kamu. Kan? Pasal dia mengaku beriman pada kitabnya, tetapi perangai dia sanggup bunuh Nabi, sanggup dengki, itu macam orang tak ada kitab. Kan? Ataupun kitabnya itu tidak mencerminkan imannya itu, sehingga kan Allah cakap bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Yang kita doakan agar kita tidak jadi sebegini, Ustaz ya. Jadi kalau boleh di hujung ini nak minta sekali lagi lah ulangan kepada ayat yang ke-92 dan 93. 92 dan 93. Tadi dah 92 dah baca. Betul. Tapi kita nak satu ayat daripada Ustaz Tirmizi, satu Ustaz Allah. Betul, boleh. Saya yang 92 boleh, Ustaz. 92 92 saya insya-Allah. Saya insya-Allah 92. Ada lagu khas ke Ustaz? Syekh Mahir ke ataupun mana ke? Okey, kita nak baca murattal Murattal. Boleh. Okey, kita baca murattal Ustaz Rafi. Lagu apa Kak? Tadi tuan-tuan dan puan-puan kita dah baca murattal Sabah dah. Kan? Dan juga kita baca Sabah tadi. Yang ni kita nak baca murattal Taranum Jiharkah, boleh Ustaz? InsyaAllah. Ini Saya cubalah. Okey, saya mula dulu Jadi 92 ini cerita tentang mereka ni walaupun degil dimaafkan, sekarang degil balik. Dia ambil al-ajl, dia mengambil anak lembu sebagai sembahannya, walaupun Nabi Musa dah bawakan bukti-bukti yang besar. Dan pada ayat 93 itu Allah ingatkan balik bahawa mereka ni berjanji, berjanji, tetapi perkara penting pada ayat 93 ini, pasal bila suruh taat, mereka kata sami'na wa asaina. Bila mereka sendiri cakap begitu, maka Allah bagi satu penyakit pada mereka. Penyakitnya apa tuan-tuan? Penyakit wa ushribu fi qulubihimul ajl bi kufrihim. Dia dimasukkan suka sangat kepada kesyirikan pada Allah. Jadi suka pada syirik ini bukan sifat hati kita, tapi kalau secara sedar kita kata okey, saya tak nak ikut cakap Allah, Tuhan, ikut cakap saya, jangan cakap. Kalau kita cakap begitu, syirik itu akan dimasukkan kerana apa? Dah berani melawan, terus diberikan sakit tersebut. Yang kita harap jauh dengan kita dengar. Kita baca bersama ayat 92 93. Silakan. Okey, baik Ustaz Sebelum baca Ustaz, saya tertarik dengan sahabat kita, sahabat Al-Quran kita. Puan Alima Bandan dari Singapura. Saya telah wakafkan Al-Quran. Masya-Allah. Yang selalu kita war-warkan. Jadi terima kasihlah, walaupun berada di Kota Singa, tetap juga mewakafkan Al-Quran. Satu hari kita sampai juga Al-Quran ke Kota Singa, insya-Allah. Kita pun sampai ke sana. Kita pun sampai insya-Allah. Baik. Ayat yang ke-92 kita nak baca 92 dan 93 Taranum murattal Jiharkah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'akum Musa bil ثم
اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Semoga Allah menjadikan kita orang yang beriman, tidak bi'sama ya'murukum, ya, teruk sangat kamu ni beriman tapi rupa-rupanya perangai teruk. Janganlah sampai kita ditemplak begitu oleh dunia. Lantaran itu mari sama-sama kita berdoa Allah memimpin kita baca, faham dan beramal dengan isi Al-Quran. Silakan Ustaz. Ustaz boleh doa sikit Ustaz. Doa ringkas boleh Ustaz? Baik, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Muhammad Rafi ya sudi membacakan doa, sudi bersama pada hari ini Ustaz ya. Semoga ini memberi manfaat ya. Boleh datang lagi Ustaz ya? Insya-Allah ya. Masya-Allah. Dan terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan yang berada bersama pada hari ini. Inilah ulang kaji kita daripada halaman 13 dan 14 di mana inilah nilai Ustaznya yang kita nak hidupkan betul-betul. Allah menemplak kepada Bani Israel. Sebenarnya bila menemplak Bani Israel bukan kita kata ini Bani Israel semata-mata, tapi sebenarnya untuk kita. Betul. Agar jangan sampai keimanan kita tidak memberi cahaya kepada alam ya. Salah satu daripada usaha untuk bersama tuan-tuan di rumah
ialah dalam wakaf untuk ummah. Ya, Masya Allah. Wakaf untuk ummah adalah usaha kita menyebarkan ya mushaf al-Quran bersama terjemahan, dan bukan sekadar itu kita nak berprogram Ustaz. Habis nanti kita dapat berjumpa. Betul, kita pergi ke Negeri Sembilan ke Ustaz ya, ke sekolah-sekolah kita nak berprogram, berbincang isi kandungan al-Quran sehingga kan boleh kita melahirkan iman benar, bukan iman yang teruk. Betul. Sebagaimana yang kita belajar sebentar tadi. Itu sebabnya untuk kita pergi ke pelbagai tempat ini kita memerlukan sokongan daripada sahabat Al-Quran. Ustaz Tarmizi, sahabat Al-Quran. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak ajak bergabung di platform rasmi kita. Pertama di YouTube My Quran Time Official, di Facebook kita, Facebook Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan juga FB kita My #Quran Time, dan juga Instagram kita #My Quran Time Official. Dan juga Instagram kita lah untuk sebarkan ilmu macam Ustaz Rafi di Facebook ya. InsyaAllah. Facebook Ustaz Rafi dan juga Ustaz InsyaAllah kita boleh berkongsi, dan insyaAllah kita bertemu ulangan pada jam 5 petang ini. Betul, ya, pada jam 11 ya, hari ini 11 malam dan esok pada jam 6 pagi kita akan bersiaran menyambung halaman nombor berapa Ustaz besok? 15 insya-Allah. 15 insya-Allah untuk sama-sama kita belajar lagi. Masih lagi kisah Bani Israel, rupanya amat panjang, agar kita jangan sampai kita marah orang panggil kita Israel ke Bani Israel, tapi perangai macam tu. Bertemu kembali insya-Allah My Quran Time, baca faham amal. Jumpa lagi.